Dan kita ucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang ke studio dalam Bicara Sukan pada petang ini. Terima kasih. Ya, baiklah, topik yang akan kita bincangkan pada petang ini dianggap begitu menarik kerana ia merupakan salah satu acara sukan yang jarang didengar ya, ataupun mungkin baru mendengar jugalah dan atau baru mengetahui apakah sukan ini sebenarnya dan bagaimana permainan ianya dilakukan. Mungkin dapat dijelaskan sedikit. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terlebih dahulu saya bagi wakil pihak Special Olympic mengucapkan terima kasih kepada pihak RTB, terutamanya dari bahagian bicara sukan kerana menjemput pihak Special Olympic untuk memberikan kejohanan yang akan dilangsungkan di negara Brunei Darussalam. Okey, seperti yang Tuan Haji soalkan tadi, kejohanan boci adalah satu sukan yang seakan-akan macam lawn ball, iaitu bowling padang. Cuma bezanya dalam lawn ball kita bermain di tempat yang lapang. Manakala dalam boci kita akan bermain dalam satu gelanggang yang bersaiz 60 kaki panjang dan 20 kaki lebar. Jadi kita akan melihat nantilah perjalanan apa dia sebenarnya sukan boci ini. Jadi dalam pada itu tetamu kita pada pagi ini seperti yang kita kenalkan, Dayang Juliana dan juga Awang Rashid sendiri. Mungkin dapat kita mengungsikan apa sebenarnya peranan BIS kita dalam sukan ini. Mungkin dapat menjelaskan. Okay, saya Awang Rashid bin Muhammad Dalal bertugas di Sekolah Menengah Berakas, iaitu guru homeroom, mendidik kanak-kanak berkeperluan khas. Okay, kami sebagai sukarela membantu Special Olympic dan kami diberikan tanggungjawab sebagai National Sport Director, iaitu mengkayahkan bahagian sukan. Okey. Dan Dayang sendiri macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliana binti Karim, selaku Sport Director di Special Olympic Brunei juga. Saya juga salah seorang daripada volunteer yang mana saya bekerja di Pusat Ihsan Al-Amira Al-Jamriam selaku tenaga pengajar kanak-kanak istimewa. Baik, bercakap mengenai dengan sukan boci ini, bila sebenarnya akan diadakan? Ianya akan berlaku pada bulan depan dari 1 hari bulan hingga 6 hari bulan. 6 hari bulan Disember. Ianya akan ketibaan mereka juga akan pada 3 hari bulan. 4 hari bulan akan game akan diteruskan. 5 dan 6 juga. Dan dalam pada tu bercakap dengan boci ini, siapa saja yang ikut serta dalam pertandingan ini? Sebanyak 7 negara yang akan mengikuti ini nanti. Satu daripadanya dari Special Olympic Malaysia A, Perak dan Penang, Special Olympic Malaysia B dari Miri dan Labuan, Special Olympic Bangladesh, Special Olympic Pakistan, Special Olympic Sri Lanka, dan tuan rumah sendiri Special Olympic Brunei A dan Brunei B akan mewakili pertandingan ini nanti. Yang mana diwakili oleh 3 buah unit dari UPK, Pusat Ihsan dan Pusat Bahagia. Dan mungkin sebelum kita lebih jauh dapat menjelaskanlah objektif SOA PD 2015 ini. Okey, sebelumnya saya menyentuh sedikit mengenai dengan Special Olympic Brunei Darussalam, iaitu SOBD. Okey, Special Olympic Brunei Darussalam adalah satu organisasi bukan kerajaan, iaitu NGO yang tidak berasaskan sebarang keuntungan. Okey, SOBD bertanggungjawab untuk menjalankan latihan sepanjang tahun dalam acara sukan sama ada di peringkat antarabangsa, kebangsaan, serantau, Asia Tenggara. Okey, sukan-sukan ini sukan ini selalunya dilibatkan individu-individu dan insan-insan yang berkeperluan intelek. Okey, seperti yang Tuan Haji tanya tadi, apakah objektifnya? Objektifnya ialah SOBD menganjurkan kejohanan ini setiap 2 tahun sekali, iaitu di peringkat Asia Pasifik. Okey, tujuan kejohanan seumpamanya adalah bagi memberi peluang kepada atlet-atlet kurang upaya intelek di bawah Special Olympic negara masing-masing yang terdapat di Asia Pasifik untuk melihatkan bakat sukan mereka dan pada masa yang sama menunjukkan atlet-atlet ini
boleh bersaing secara sihat dengan atlet-atlet atlet-atlet yang bukan kurang upaya. Okey, pertandingan ini boleh mengeratkan lagi tali persaudaraan dan persefahaman di kalangan negara-negara yang menyertai, seperti yang saya maklumkan tadi, itu Asia Pasifik seperti Malaysia, negara ASEAN, Sri Lanka, Bangladesh dan sebagainya. Okey, ia juga mendedahkan dan menggalakkan belia-belia remaja untuk menjadi sukarelawan dalam pertandingan ini. Ya. Dan mungkin juga dapat bercerita sedikit, berapa orang sebenarnya atlet-atlet istimewa yang terdapat dalam organisasi ASEAN ini? Alhamdulillah setakat ini dari kami berkecimpung dalam Special Olympic yang sudah terdaftar seramai 881 orang dari semua persatuan, and then jurulatih juga lah sudah ada 70 orang yang terdaftar sekarang. Alhamdulillah. And then atlet-atlet berkeperluan khas satu terdiri daripada yang intelek, Down syndrome, autistik. Apakah permainan bocce ini untuk orang yang kurang upaya atau mungkin boleh dipermainkan oleh orang-orang biasa ni? Boleh jadi permainkan untuk orang biasa. Pasalnya nanti kalau masa pertandingan itu nanti kami ada membawa 2 daripada orang yang normal lah, maksudnya orang biasa untuk apa tu macam sebagai partner pasangan, partner dorang nanti. Ini cukup menarik juga, mungkin dapat menceritakan macam mana permainan bocce ini dilakukan atau dipermainkan ni. Okey, permainan bocce ini dimainkan seperti bowling padang yang saya nyatakan tadi. Cuma bezanya kalau bowling padang kita bermain di tanah yang lapang, tetapi untuk bocce kita bermain di satu gelanggang yang berkeluasan 60 kaki kali lebarnya 20 kaki. Okey, seperti yang rakan saya sebut tadi. Okey, permainan ini sebenarnya untuk insan-insan berkeperluan khas, insan istimewa intelek. Walau bagaimanapun dalam Special Olympic mereka telah memperkenalkan idea baru iaitu Unified Partner. Okey, Unified Partner ni maksudnya dari kalangan seperti kita insan biasa, dan kadang-kadang kami mengutamakan penjaga mereka. Alhamdulillah setakat ini di Brunei sudah mengadakan melibatkan 2 sukan yang melibatkan insan biasa, iaitu bocce dan juga bola sepak. Okey. Dan mungkin dapat menjelaskan gelanggang yang akan mengambil tempat. Okey, gelanggang setakat ini alhamdulillah Brunei bolehlah dikatakan sebuah negara yang advance, kerana gelanggang yang kita gunakan adalah di antara yang terbaik yang pernah dilihat oleh pihak penganjur. Okey, gelanggang tersebut panjang 60 kaki dan lebarnya 20 kaki. Okey, dalam permainan tersebut akan digunakan dua jenis warna bola yang berbeza, iaitu hijau dan juga merah. Okey, permainannya melalui undian, pasukan yang menang akan membalingkan bola pelena yang kecil berwarna putih. Jadi alhamdulillah pertandingan ini akan mengambil tempat juga di Stadium Polis ya? Ya, Stadium Polis. Jadi pukul berapa akan bermula ni? Bermula dari jam 8 pagi hingga selesai. Selalunya macam kalau tahun ini kami akan buat macam kelainan sedikit. Selalunya kami mulakan dengan single event, and then double event sama team event. Tapi untuk tahun ini kami buat dari team event unified, and then hari keduanya double event, double unified, and then lepas satu kami buat single. Ya, dan kalau kita melihat permainan lawn ball mungkin memakan masa 1 jam, 2 jam atau mungkin sampai 3 jam. Macam mana permainan bocce ini? Mengikut mata berapa diorang dapat. Tapi kalau untuk tim kami cuma bagi 16 mata, and masanya cuma 30 minit. Tapi kalau diorang indah menghabiskan, kalau sekiranya masa sudah habis, and then point yang dah mencukupkan, kami stopkan juga untuk supaya semua di game itu berjalan dengan lancar. Main by the time lah, baik kira masalah ya. Kira masalah, alhamdulillah. Artinya untuk kalau Indah mungkin agak sukar sedikit lah dan melelahkan melihat keadaan kepada OKU. Dan dalam pada itu tadi ada yang menyebutkan 7 negara. Mungkin disebutkan negara-negaranya yang ikut serta ni. Special Olympic Malaysia A, Special Olympic Malaysia B, Special Olympic Bangladesh,
Special Olympic Pakistan, Special Olympic Sri Lanka, Special Olympic Brunei A dan Special Olympic Brunei B. Ya, Special Olympic Malaysia diwakili oleh Perak, dan Penang. Sementara Special Olympic Malaysia B diwakili oleh Miri dan Labuan ya toh. Dan Brunei pula diwakili oleh dua buah. Oh ya. Special Olympic Brunei A tu semua sekali laki-laki tu. Jadi dia punya age of coachnya apa semua sekali laki-laki lah. Dan Special Olympic Brunei B semua sekali perempuan. Itu perbezaan lah tu ya. Untuk jadi, kesenangan dorang juga. Dan tiba di negara Brunei delegasi pada 3 hari bulan ya. 3 hari bulan. 3 Desember dan melalui ada di antaranya lapangan terbang antarabangsa Brunei dan juga pos kawalan ya Sungai Tujuh. Dan dalam satu pasukan berapa orang ni? Setiap negara akan menghantar 11 orang merangkumi satu ketua delegasi, satu ketua coachnya, satu ketua dan jurulatih dan 8 peserta yang akan mengikuti pertandingan itu nanti. Ya, dapat menjelaskan tarikh perjalanan perlawanan ini. Okay, pada 3 hari bulan ketibaan semua delegasi diikuti dengan health screening. Lepas tu 4 hari bulan pertandingan akan dimulakan dari tim Unified yang sudah aku beritahu tadi dari kita. And then 5 hari bulan pertandingan double, 6 hari bulan pertandingan single. Kemudian apa yang dipanggilkan Unified? Unified itu adalah gabungan di antara atlet istimewa dan bersama atlet biasa. Itu orang biasa lah. Contohnya Unified 3 atlet biasa, 3 atlet istimewa, maaf, dan seorang atlet biasa. Nah, ini satu pertanyaan lagi, question mark. Kenapa ada Unified ini? Mungkin dapat menjawab. Okey, terima kasih Tuan Haji. Satu soalan yang bagi saya sangat cantik soalannya. Masalahnya kadang orang bertanya ni, suka-suka lain ada yang istimewa ni. Mungkin cikgu dapat menjawab. Lurus Tuan Haji. Okey, ini idea yang bagi kami sangat cantik, idea Unified. Okey, selalunya kalau dalam Special Olympics sukan kita untuk anak-anak dan insan istimewa tak. Tapi di sana kita memberi kesedaran kepada orang ramai. Jadi kita memasukkan seorang atlet biasa. Ataupun minta maaf sebenarnya kami tidak suka melabel. Okey, maksudnya insan istimewa, atlet istimewa bergabung dengan atlet biasa, atlet normal. Jadi di sana nanti mungkin dari pengalaman atlet biasa tersebut akan berkongsi dengan rakan-rakannya. Jadi lebih banyak pendedahan sukan anak-anak special bersama dengan insan biasa. Seperti yang saya sebutkan tadi, setakat masa ini sudah 2 acara sukan dah, baci dan bola sepak. Dan pasangannya itu dikira siapa lah tu? Dia kira siapa. Dan sejauh ini macam mana perkembangan Unified ini? Alhamdulillah, boleh dikatakan mendapat sambutan. Sebagai contoh Tuan Haji, tahun lepas negara kita telah menganjurkan Special Olympic Southeast Asia 5x1 football. Dan di sana kami menggabungkan atlet istimewa dalam bola sepak dengan atlet-atlet biasa. Tahun lepas kami punya format, kami memasukkan pelajar-pelajar daripada institusi pendidikan tinggi seperti UBD, UNISA, KUPU dan ITB bermain dengan anak-anak istimewa. Okey. Jadi barangkali sebelum kita lebih jauh juga satu persiapan bagi kontingen Brunei Darussalam dalam perlawanan Bauchi ini. Okey, alhamdulillah, terus terang kami katakan sukan ini agak menumpuh kepada kami. Sebab kami baru balik tempoh hari pada Los Angeles, disambut lagi dengan persetiaan membuat sukan ini. Tapi alhamdulillah kami buat apa yang kami mampu. Okey, memandangkan cuaca sekarang selalu hujan, jadi prasarana yang ada seperti tanah agak becak. Jadi kami memilih alternatif lain. Alhamdulillah ada pihak yang membantu seperti pihak sekolah menengah berakas, Maktab Duli. Jadi kami meminjam untuk baci kami meminjam sekolah menengah berakas dan kami membuat latihan di sana. Okey, sesuatu agak sukar bagi kami membawa gelanggang sebab gelanggang tersebut adalah kayu. Jadi melalui inisiatif jurulatih, kayu tersebut kami tukar dengan kon dan tali. Okey, di sana anak-anak istimewa kita ni akan dilatih skill untuk mentarget bola. Jadi insya-Allah bukan dikatakan satu kesukaran kalau sudah biasa
menyertai target Ya. target bola pelena kecil, insya-Allah masa perlawanan mungkin sedikit senang. Iya. Jadi baiklah, sebelum kita lebih jauh-jauh, mungkin masih ada tanda tanya lah ni ya, macam mana sebenarnya. Jadi kita akan menyaksikan insert kita dalam perlawanan ataupun latihan yang dijalankan. Kita ikuti bersama. Ini adalah latihan kami untuk minggu kedua untuk membiasakan pemain-pemainannya yang Special Olympic yang akan mewakili Brunei ini macam mana untuk teknik lah, teknik dan sistem perlawanannya lah. Latihan penuh akan diadakan pada kemungkinan 1 dan 2 hari bulan Disember sebelum perlawanan yang sebenarnya pada 3 hari bulan ini. Okey, jauh. Ya, kita melihat tadi perlawanan memang seakan-akan lone ball ya. Ya. Targetnya kidi itu je lah kata, sama je ceritanya lah. Dipanggil palena. Palena kalau lone ball mungkin panggilnya kidinya tu. Jadi itulah perbezaan-perbezaannya yang dapat kita lihat. Permainan ini boleh dimainkan di atas track barangkali main tu. Artinya dalam dewan boleh main ke tu? Sebenarnya idea yang sebenarnya adalah dalam dewan. Dalam dewan. Okey, idenya Tuan Haji, sukan pun kita ikut peredaran masa kan. Ya. Kali pertama Brunei menganjurkan di Stadium Negara Hassanal Bolkiah. Pada masa tersebut kami bermain di padang bola. Jadi kita bermain di atas rumput. Okey. Okey, kali kedua sama di Belapan pun ideanya main di atas rumput, memandangkan yang bermain adalah anak istimewa. Jadi cuaca agak panas, jadi diubah ke dalam dewan. Jadi di dalam dewan kami telah mengikut mengikut standard Special Olympic menggunakan kapet. Okey. Jadi kalau standardnya pun memang dalam dewan lah tu. Memang dalam dewan. Alhamdulillah. Dan bagaimana pasukan negara menjalani latihan memandangkan kita ni dah ada tempat yang dihaskan. Tapi sebelum itu kata ni ikuti dulu. Inilah barangkali latihan yang dijalankan ya. Di Sekolah Menengah Berakas. Sekolah Menengah Berakas. Tapi yang mengadakan latihan di luar bukan dalam dewan ya. Di luar. Di luar. Adakah kita ni sudah mempunyai kapitnya yang khusus ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah ada. Okey. Ini cuma kami kan kami kan mendedahkan dorang macam mentarget bola pelina tu. Dorang sebenarnya sudah lama berkecimpung dalam bocah ni. Jadi kami kan saja dorang supaya dorang ingat lagi balik apa peraturannya, macam mana bermain, macam mana mengumban. Okey. Ini kira melatih tangan saja. Melatih tangan saja. Sama itulah distance jauhnya, ampirnya. Ini peranan pasangan pula ni. Okey. Kalau Tuan Haji lihat ada di kalangan ibu bapa jadi. Okey. Memberikan galakan lah tu ya. Dan sejauh ini macam mana prestasi pemain-pemain kita ni? Alhamdulillah prestasi boleh dikatakan amat membanggakan. Terus terang di kejohanan antarabangsa di kejohanan Special Olympic World Summer Game di Athens, Greece, pasukan negara telah memenangi beberapa emas dan juga perak. Dan yang terkini pada bulan Julai yang lalu, Ogos lalu, alhamdulillah atlet kita telah mengharumkan negara dengan memenangi pingat perak dalam acara baci. Tahniah setingginya walaupun permainan ini mungkin beberapa kedengaran, tetapi dengan adanya pendedahan macam ini akan lebih difahami dan pastinya masyarakat akan menyokonglah. Lebih-lebih lagi pesertanya adalah OKU yang memerlukan sokongan padu dari kita sendiri. Jadi macam mana latihan dijalankan sedangkan kata ini ada gelanggang yang khusus ni? Ini adalah di antara kesukaran kami. Jadi alhamdulillah melalui kadang muzakarah, mesyuarat, jadi kami mengambil inisiatif untuk mengubah suai cara latihan. Iaitu yang kali ini kami membuat latihan di Sekolah Menengah Berakas, iaitu dengan menggunakan track. Seperti yang Cikgu Juliana sebut tadi, tujuannya agar atlet kita dapat mentarget bola pelena. Sebelum ni kami juga membuat latihan di Maktab Duli. Tujuan utamanya adalah untuk membiasakan di kalangan atlet
dan juga pasangan mereka apabila main tim mereka akan bermain dengan unified partner. Okey. Kalau kita melihat dalam TV adalah gelanggang yang dibuat ataupun gelanggang sementara lah tu menggunakan kon dan tali barangkali ya. Ya, betul. Ya. Dan dalam pada tu apa masalah-masalah atau kesulitan yang dihadapi peserta-peserta Special Olympic untuk memajukan sukan-sukan yang disertai oleh kanak-kanak istimewa ini? Alhamdulillah just setakat ini dah ada macam kesulitan yang dah dapat kami atasi. Dari pihak Special Olympics sendiri dengan adanya kerjasama, sokongan moral dan mana-mana pihak yang selama ini banyak membantu Special Olympic Brunei Darussalam dari segi tenaga, wang ringgit kepada setiap kejohanan-kejohanan Special Olympic selama kami berkecimpung lah. Ya, baik, dalam kejohanan yang akan berlangsung pada 3 hingga 6 hari bulan Desember ini, macam mana peluang pasukan Ketan ini? Harapan. Apa rasanya? Peluang sebelum harapan, apa peluang pasukan Ketan ini? Kalau Ketan ini memenangi di luar negara, apakah bermain di dalam negara mungkin mempunyai cabaran? InsyaAllah. Special Olympic Brunei Darussalam, Special Olympic ini nada yang menang, nada yang kalah, semua sekali menang. Walaupun sebanyak mana pun kami aturkan divisioningnya dari 1 sampai 8, semua dapat medal. Atau yang membuatkan kanak-kanak kami macam rasa macam gembira. Walaupun diorang dapat dapat itu saja, macam bagi diorang mendapat macam sesuatu yang istimewa. Artinya dalam Special Olympic ini bukanlah kemenangan 1, 2, 3 yang diperlukan, tetapi penyertaan, memberikan peluang dan pendedahan kepada mereka. Dan hadiah kesemuanya itu adalah berarti mereka satu penghargaan yang cukup istimewa. Inilah sebagai dorongan kepada mereka. Dan sekiranya ada, apakah barangkali sarana harapan dan pihak-pihak tertentu yang mampu membantu dalam memajukan dan sukan-sukan bagi atlet istimewa ini? Okey, terima kasih Tuan Haji. Okey, saranan dan harapan kami kepada pihak-pihak yang selama ini banyak membantu kami supaya akan berterusan juga membantu kami dah. Okey, kami juga mengharapkan bantuan daripada pihak-pihak kerajaan, swasta dan persendirian memberi sokongan kepada Special Olympic Brunei Darussalam bagi sama-sama memajukan lagi sukan bagi anak-anak dan insan istimewa, terutamanya dari segi kewangan. Seperti yang saya nyatakan tadi, Persatuan Special Olympic Brunei Darussalam adalah NGO dan kami hanya mengharapkan dari sponsor melalui aktiviti untuk menjalankan sukan tersebut. Sedangkan kami sendiri secara sukarela, kami tidak dibayar apa-apa, cuma sukarela membantu. Okey, di sini saya mengambil kesempatan terutamanya saya mengambil kesempatan meminta sokongan kepada pihak yang tertentu seperti KKBS, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Mungkin di masa akan datang sedikit sebanyak boleh memberikan insentif untuk anak-anak istimewa dan juga atlet istimewa yang telah mengharumkan nama negara Brunei Darussalam. Sebab yang telah lalu, alhamdulillah, pencapaian boleh katakan amat membanggakan. Seperti mereka telah memperolehi 3 emas, 3 perak dan 3 gangsa di kejohanan Los Angeles. Dan pada 2011 mereka telah memperolehi 3 perak, 4 gangsa dan 5 gangsa di kejohanan Inggeris. Ya, alhamdulillah. Jadi baiklah kita ucapkan terima kasih, alhamdulillah kepada penonton. Tiba masanya kita mengakhiri program Bicara Sukan kali ini. Diharapkan dengan perbicaraan kita tadi akan dapat memberi gakan tentang acara sukan yang akan mengambil tempat tidak lama lagi dan dapat memberikan sedikit sebanyak maklumat tentang sukan bauci ini. Dan dengan itu, sebelum kami berundur diri, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada tetamu-tetamu kita, Yang Mulia Wan Rasid bin Dalal dan Dayang Juliana binti Karim yang telah bersama kita pada petang ini. Dan alhamdulillah, itulah tadi sedikit perbicaraan kita bersama tetamu kita minggu ini mengenai dengan sukan pertandingan bocce pada petang ini. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan ini akan dapat mengharumkan nama negara dalam Special Olympic negara Brunei Darussalam yang berlangsung di negara Brunei Darussalam. Marilah sama-sama kita memberikan sokongan padu dalam sekaligus memberikan sokongan kepada OKU yang ikut serta dan juga sebagai kegiatan-kegiatan mereka
yang dianjurkan oleh pihak-pihak tertentu. Kita ucapkan syabas dan tahniah kepada mereka berjaya membimbing OKU dan memberikan satu ruang yang cukup baik kepada mereka. Jadi baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita, hingga bertemu lagi di kesempatan lain. Diucapkan ataupun disudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, tingkatkan semangat kesukanan kita dan maju sukan untuk negara.